Luangkan 15 minit anda bersama kami dalam Jenama hari ini. Saya Linda On dan NK Anwar, CEO of Unlimited Dreams Linda Berhad. Yes, dekat sinilah tempatnya anda akan dengar pelbagai cerita. Kami berkongsi bersama dengan anda tentang penjenamaan, tentang perniagaan, kan? Yeah. Pengalaman NK yang begitu banyak membantu produk-produk, membantu syarikat-syarikat memberi penjenamaan pada produk mereka, dan juga NK sendiri di kalangan circle, kalangan kawan-kawan NK semua, alhamdulillah semuanya orang yang berjaya. Alhamdulillah. Ya, dan mereka adalah orang yang memberi tanggungjawab kepada NK untuk branding produk mereka. Betul, kan, dan hari ini walaupun sebelum ni kita dah bercerita tentang billboard, tapi kita nak bercerita lagi sebab kisah billboard ni sampai bila-bila takkan berakhir. Takkan habis. Begitu jugalah bila anda lihat billboard dekat tepi jalan raya, terutama tepi highway tu, sentiasa ada. Perasan tak kalau billboard dah turun, akan ada produk baru masuk. Perasan tak? Betul. NK, kita pula tanya NK, dia lah yang buat kerja tu kan. Tapi saya perasan lah sebab bila saya bawa kereta, kalau mula-mula saya nampak Sabela. Yeah. Lepas tu Sabela turun, naik billboard Faithful. Yeah. Lepas tu naik billboard lain. Sebab billboard ni terutama tempat-tempat yang lokasi yang hotspot. Lokasi-lokasi yang memang orang nak, memang orang tahu banyak kereta lalu, orang akan nampak billboard tu. Memang orang kata lokasi yang laku lah gitu. Betul. Orang akan pilih tempat tu untuk mengiklankan jenama mereka. Okay NK, very basic question nak tanya. Kenapa billboard? Why billboard? Why billboard? Kenapa billboard? Saya tahun lepas, pada bulan 9 tahun lepas, 2019, September 2019, saya bersama dengan rakan-rakan bisnes ada business trip ke US. Di sana kita ada conference juga dalam 3-4 hari di New York, dan New York ni terkenal lah dengan bangunan pencakar langit di New York. Di sana Linda, trend billboard mereka kita tak pernah tengok. Kalau kita tunjuk ni dia ada visual ni. Yang ni bangunan-bangunan di New York. Kita tengok digital billboard sangat popular di New York. Okay, alright. Bangunan-bangunan dia bukan macam bangunan kat kita. Kita bangunan kosong je nampak cermin-cermin. Dia orang punya bangunan ni Linda, dia penuh dengan iklan-iklan. Macam kat Bandar Tokyo pun. Bandar Tokyo. Sama juga. Betul, betul. Saya tak pernah ke Tokyo lagi. Tapi yang ni pengalaman saya di New York. So itu adalah antara, saya pun terkejut kenapa orang buat iklan macam ni. Saya tak boleh figure. Jadi bila saya buat, kita baca case study, kita baca macam kenapa billboard, ialah bila orang dengar, bila orang nampak benda tu berkali-kali, berulang kali. Jadi macam Linda selalu cakap sebelum ni punya episod, bila nampak daripada mata turun ke hati. Bila dia tak pakai brand kita, tapi dia tengok kita punya jenama hari-hari, tak lama lepas tu dia macam nak cuba. Dia nak cuba, dia nak experience. Dia macam teringat, inilah yang ternampak hari tu. Yang nampak hari tu. Kan? Jadi dia rasa bangga sebab dia pakai jenama tu, dan jenama tu menggunakan selebriti antarabangsa. So dia rasa macam dia ni superstar juga. Kalau aku pakai brand ni, aku been associate dengan brand tu, Linda. So jadi balik kepada soalan asal Linda, why billboard? Ialah untuk menaikkan brand dan jenama bisnes kita. Dan billboard ini bukan saja yang saya selalu cakap ialah banyak dekat tepi highway tu, bukan itu aja NK. Sebenarnya banyak sangat cara billboard ni dia bermain Betul. Billboard yang kan ada macam TV tu kan, itu pun dikira digital billboard digital kan? billboard. Dia keluar macam-macam, dia bertukar-tukar. Ada tu yang macam big screen. Betul. Ada tu kat Ampang Point. Betul, Ampang Point. Itu kan Simpang 4 Ampang Point tu. Betul. Itu pun dia bertukar-tukar, dan bila sebut tentang digital ni, dia lebih variasi, lebih variety lah Sebab kalau macam satu gambar saja begitu, dia static macam gitu. Betul. Tapi sekarang macam-macam, sebabkan dia boleh bergerak. Dan apa yang Anki boleh katakan tentang billboard macam itu? Yang ni kita panggil interactive billboard, Linda. Interactive billboard, yang banyak yang kita boleh buat interaktif ni dengan digital billboard.
Contoh macam terpaksa sebutlah nama brand ni, Milo. Milo tengah-tengah hari tu dia buat iklan digital billboard tu, dekat atas tu dia ada interaktif tu, dia boleh capture suhu dekat sana. So bila orang rasa tekak dahaga, orang teringat Milo, oh lepas ni aku nak beli Milo. Begitu juga dengan kadang-kadang ada setengah-setengah jam yang Islamik punya, dia menggunakan waktu-waktu tertentu, contohnya Zuhur dan Asar tu, dia mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Zuhur ataupun Asar. Jadi waktu tu dia menunjukkan waktu Zuhur, time waktu Zuhur, dan dia tulis selamat menunaikan waktu Zuhur. Jadi dia integrate, dia ada interaktif. Dia taklah di samping dia buat iklan tentang dia punya jam ataupun azan tadi, dia menunjukkan dia punya interaction antara brand tersebut dengan audience ataupun penonton yang menonton kita punya iklan ni, Linda. Ya. Dan kalau tengok dekat saya selalu tengok drama Indonesia. Ya. Okey, dalam dia punya drama tu bukan dipanggil macam telemovie dekat sana lah, 1 jam punya show gitu. Dalam dia punya drama, dia shoot ni padahal tengah cerita ni tentang suami isteri apa semua, background dia billboard tu, Henki. Betul. Henki perasan juga? Betul, biasa. Dekat Malaysia dah ada trend dah ada macam itu. Saya perasan juga. Ya, betul. Saya macam lama-lama saya perasan tau. Mula-mula saya tak perasan sebab kita tengah konsentrate. Ini suami dia tinggalkan dia lah, kahwin lain lah, gedebak. Tapi dalam masa yang sama dia ambil kesempatan, dia kejar suaminya dekat kereta. Padahal kita tengah tengok cerita ni. Dia kejar suaminya dekat kereta. Belakang billboard tu iklan. Betul. Iklan dan bawah tu dalam masa yang sama dia keluar, dia pop iklan dia. Betul. So saya dekat situ cakap, oh ini salah satu lagi cara billboard yang ditunjukkan di kaca TV. Betul. Apa yang kita boleh katakan tentang tu? Ini antara interaktif yang ada dan perubahan zaman, perubahan dari segi advertising, digital billboard dalam kaca TV. So benda ni dia shooting tu, Linda, katalah dia shooting dekat Jalan Sultan Ismail contohnya. Dekat situ ada pilar-pilar tu kosong. Pilar je ataupun batu yang batu besar yang dia punya jambatan untuk track kereta api itulah, LRT, MRT tu. Jadi dekat situ bila kita shoot dekat kawasan tu, dia menunjukkan iklan tu dekat situ. So itu adalah antara satu-satu kaedah yang kita buat mengikut peredaran trend sekarang ni, Linda. So dia taklah terikat macam dekat highway tu statik, lepas tu yang digital dekat traffic light, lepas tu dekat Unipol, kalau kita nak pergi KLIA dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni adalah trend masa kini yang kita sendiri terus upgrade dari segi industri billboard di Malaysia dan antarabangsa. Mereka menggunakan dia sentiasa nak upgrade. Supaya orang nampak betul. produk kita. Betul, Linda. Okey, kita ada sesuatu yang istimewa kami nak kongsikan bersama dengan anda. Saksikan ini. Kepada anda semua yang berniaga, ingin memulakan perniagaan atau tak pernah berniaga langsung, jom sertai sharing session bersama NK Anwar, CEO Unlimited Dreams Sdn Bhd dalam berkongsi rahsia kejayaan bersama rakan niaga jutawan di Malaysia secara percuma. Caranya mudah saja. Anda hanya perlu klik dan join grup Telegram kami atau imbas QR code ini untuk mendaftar. Cepat sebelum terlambat. Jangan tunggu lama-lama. Daftar segera. Perkongsian akan diadakan secara virtual dan live pada 30 November 8.30 malam. Okey, istimewa kan? Unlimited Branding Workshop. Istimewanya sebab ianya percuma, banyak pengetahuan yang akan dikongsikan oleh mereka yang berpengalaman, pengetahuan yang dikongsikan oleh mereka yang banyak pengetahuan tentang penjenamaan, terutama daripada NK sendiri dan juga Unlimited Dreams. Jadi NK boleh cerita sikit tentang Unlimited Branding Workshop ni, NK? Unlimited Branding Workshop virtual class. Virtual class di mana
kita akan berkongsi kejayaan business owner yang berjaya menaikkan brand dan jenama mereka. Mereka bermula dari kecil dan sampailah mereka sekarang. Dan yang paling best adalah benda ni percuma. You duduk di rumah saja, you tak payah keluar dalam musim-musim PKP ni. You tak payah keluar belanja, duduk saja 2 jam dan you dapat ilmu ni. Untuk pengetahuan lanjut, boleh boleh join kita punya Telegram group yang ada dekat sini, yang di kaca TV anda. Jadi saya menyeru kepada anda semua, datang beramai-ramai, kelas percuma, berkongsi pengalaman suka duka mereka, macam mana mereka menaikkan brand dan jenama mereka. Okey, itu tentang unlimited branding workshop. Okey, lagi tentang billboard ni. Billboard tadi kita dah cerita tentang billboard digital sikit, billboard besar tepi jalan pun dah. Dan macam kecil-kecil tu, macam poster-poster tu, macam contoh dekat, anda boleh tengok dekat bus stand. Betul. Ya, mungkin ada dekat tangga ke sebelum mereka naik kereta api ada. Betul. Itu kira billboard juga, billboard kecil. Itu kita panggil apa ni? Itu macam dekat LRT station, MRT station, itu dipanggil poster besar, apa ni besar, di macam tangga nak naik escalator, letak di wall, di tiang-tiang dan sebagainya. Itu anda tengoklah kalau kita nak buat kepada KTM, MRT, LRT dan sebagainya. Itu dipanggil outdoor punya campaign advertising. And then macam Linda cakap tadi, saya faham adalah yang dekat tiang-tiang lampu. Ada yang kecil-kecil tu, poster. Itu pun ada juga. Tapi macam ni lah Linda, sebelum kita nak pergi kepada itu semua, let us understand more about your product. Bagi tahu kita detail tentang you punya brand, you punya company, you punya direction. Daripada situ kita akan plankan. Linda, dekat luar sana banyak sangat agensi. Dia macam banyak sangat doktor di luar sana. Banyak sangat. Cari doktor yang betul. So, di Unlimited Dream, kita akan pastikan klien punya matlamat seiring dengan kita. We understand your brand, we understand your product, kita faham anda dan kita akan bantu anda. Macam tu. Dan pastinya setiap gambar yang dipaparkan kepada mereka yang melihat billboard itu, kita nak feel closer to the viewer lah. Betul. The driver ke apakah orang yang melihat tu. Betul. Kita nak dia rasa dekat dengan billboard tu. Betul. Jadi tugas Unlimited Dreams ni NK, macam mana kita nak kasih dia, yalah kalau contoh macam Faith Fleur tu, Era Fazira memang dah dekat di hati kita. Itu cara dia. Dia gunakan duta, jadi kita terus rasa Era Fazira. Oh Faith Fleur. Kan? Sabella, dia pakai Ella, memang dah dekat. Tapi kalau mungkin mereka tak gunakan duta, bagaimana Unlimited Dreams boleh mendekatkan sesuatu gambar tu closer, dekat kepada yang melihat gambar tu? Soalan tu bagus, Linda. Itulah sebelum kita pergi ke arah billboard tu, mungkin kita ada buat beberapa strategi yang sebelum kita menaikkan menaikkan billboard tu. Contohnya, katalah kita nak letakkan gambar founder tu. Sebelum kita naikkan billboard founder tu, di billboard itu ataupun brand, dia tak nak guna founder punya brand, dia nak gunakan logo tu, kita kena buat kempen di luar sana sebelum tu yang orang tak nampak, secara agresif, berterusan selama jangka waktu adalah yang kita tetapkan, untuk bila orang tengok, orang trigger, orang teringat, orang nampak dan orang mempunyai keyakinan yang tinggi. Jadi mungkin ada program-program roadshow yang dia kena buat, ada program-program yang online dia kena buat, yang untuk memperkenalkan brand mereka ataupun founder mereka, founder story tu. Itulah sangat penting, Linda. Betul. Ni saya baca sikit, ada sedikit fakta mengenai mengapa billboard ini berkesan, yang efektif. Kenapa billboard ni efektif? 4 dalam 5 orang sedar kehadiran dan lihat billboard. Saya antara 4 orang tu. Ya, betul. Walaupun kita drive, penting nak drive, nak tengok depan, tapi
sebelum saya kenal NK pun saya sentiasa nak tahu apa billboard yang ada jual kat tepi jalan tu. Okey, 71% percaya billboard sangat efektif semasa memandu. Okey, ini dia data dia. 71% orang percaya pasal billboard. Ya, dan 68% orang buat keputusan pembelian semasa dalam kereta. Betul. Heran macam mana dari satu billboard tu orang tengok orang terus macam, saya rasa sebab apa tahu NK? Ini saya rasa bila kita tengok iklan, kita rasa, ini saya rasa jangan ambil apa yang saya rasa. Bila kita tengok iklan, saya rasa macam syarikat tu syarikat yang ada duit. Betul. Yang boleh dipercayai. Betul. Syarikat yang besar, yang gah, sebab tu dia berani buat iklan. Betul. Dia kalau syarikat main-main dia tak berani buat iklan. Saya rasalah. Betul. Tu satu. And then nombor dua, Linda, satu orang tu besar lah, yakin lah dan sebagainya. Tetapi yang paling penting, risiko dia, katakanlah kalau apa-apa berlaku sebaliknya, produk tadi menggulupas, kalau minuman tadi dia rosak dan mempunyai side effect yang tertentu, sudah tentu dia akan menjadi bahan ataupun backfire, mendatangkan kesan buruk kepada jenama tadi dan seterusnya merosakkan brand mereka. Jadi orang yang menaikkan brand tadi, dia bukan saja berani, bukan saja dipercayai. Yang lebih penting, Linda, dia orang boleh terpengaruh dengan macam Linda tadi lah. Dia tengok apa ni brand tadi, dia 60% orang nak membeli. Ni data bukan data kita yang buat. Ini data daripada international brand, international agency yang come out dengan this data. Jadi itulah dia kelebihan kita untuk menaikkan billboard. Kepercayaan juga. Betul, orang percaya pada kita, baru orang beli produk kita. Betul. Okey, kita akan bercerita lagi tentang billboard dalam jenama hari ini. Nanti kita jumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah. Saya Linda On, NK Anwar dan saya NK Anwar. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.